Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim. Sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita hidup lagi. Dah habis tahun 2020, masuk 2021. Hidup lagi, maknanya bertambah pendeklah umur kita. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak kering, mati dengan sendiri. Hidup ni Allah dah beritahu dah. Hidup 70 tahun. Tiap-tiap tahun sambut hari lahir, makin pendeklah umur. Makin pendek. Makin pendek. Sebab tu ada ulama kata, Ya Allah, tak ada doa panjangkan umur. Tapi doa, Ya Allah, berkatilah umurku. Bila berkat ni, dia banyak benda yang kita boleh buat dalam masa yang singkat. Itu berkat. Ada orang, dia ada banyak masa. Bila buat satu kerja. Bila tanya, kenapa kau tak berniaga? Sibuk. Itu nampak tak berkat. Kerja dia apa? Tidur. Tuan-tuan nak tahu benda ni berkat tak berkat? Hidup kita ni berkat tak berkat? Kita banyak buat benda, perkara, menyelesaikan banyak kerja, banyak masalah. Dalam satu hari selesai. Itu tanda keberkatan umur, keberkatan masa. Dan Alhamdulillah, kita dah lalu dah tahun yang penuh cabaran 2020. Sekarang kita lalu diary baru 2021 bermula pada hari Jumaat. Apapun saya nak ucapkan terlebih dahulu jutaan terima kasih kepada Masjid Padang Bengali. Saya duk cari ada tak Bengali. Tengok muka orang utara je. Alhamdulillah. Tengok pengurusi Melayu. Tak ada apa Bengali. Tapi tak apalah. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, Tuan Imam, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat. Hadirin hadirat. Tidak saya lupakan sahabat baik saya, Ustaz Yusof. Daripada zaman bujang sampailah bertambah handsome sekarang ni. Alhamdulillah tuan-tuan, dia sentiasa berkobar-kobar semangatnya untuk mengimarahkan majlis ilmu, dan ini adalah satu benda yang patut kita contoh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, bagaimana nak berhadapan dengan 2021? Cara dia dalam Islam, pertama, syukur. Alhamdulillah. Sebab ada orang tahun 2020 dah mati. Ada yang mati itu isteri kita. Ada yang mati itu anak kita. Ada yang mati itu suami kita. Ada yang mati ibu dan ayah kita. Mereka mati bukan mati terus. Mati bukan berakhir sebuah kehidupan. Tetapi mati bermula sebuah kehidupan yang baru. Di alam yang lain, iaitu alam barzah. Yang lebih panjang, yang lebih lama, yang lebih menderita, yang lebih bahagia daripada alam. Pernah satu hari, ketika Nabi Isa AS berjalan-jalan, kemudian disapa oleh orang Yahudi. Wahai Isa, kalau kau benar seorang Nabi, hidupkan orang alam kubur. Izin dia Allah, orang dalam alam kubur ni hidup kembali. Lantas,
Dia bertanya kepada ahli kubur tu, kenapa kau berada dalam keadaan ketakutan? Ahli kubur itu menjawab, aku ingatkan panggilan sang kekal. Wahai ahli kubur, berapa usiamu? Aku telah dihidupkan oleh Allah di alam barzah. Aku telah dihidupkan oleh Allah di atas muka bumi selama 6,000 tahun dulu. 600 tahun. Tetapi aku telah mati dan dihidupkan kembali di alam barzah selama 6,000 tahun. Dan sepanjang 6,000 tahun tidak ada sesaat pun tubuh aku tidak dipukul dan dipalu. Mana lagi lama? 600 tahun dengan 6,000 tahun. Atas muka bumi kita kaya, kita terhormat. Orang hormat kita. Tapi bila kita mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan melakukan dosa, mati dalam keadaan menginai orang, dalam menipu orang, mati dalam keadaan hina, di alam barzah kita hidup sebagai manusia yang hina. Dipukul, dipalu sepanjang masa, sehingga ahli kubur menjerit-jerit kepada Allah SWT, Ya Allah, segerakan kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya ambil satu surah sesuai untuk kita bincang tahun baru ni, iaitu surah yang kerap kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, manusia rugi. Manusia yang paling rugi yang main-main dengan masa. Sia-siakan masa. Buang masa. Inilah manusia yang rugi. Masa muda, dia sia-siakan waktu muda. Masa tua, dia sia-siakan waktu tua dia. Masa sehat, dia sia-siakan waktu sehat. Dah sakit pun, dia sia-siakan waktu dia sakit. Ada orang macam masa kaya, dia sia-siakan kekayaan. Masa dia miskin, dia sia-siakan kemiskinan. Buang. Tuan-tuan dan perempuan, jangan main-main dengan masa. Masa kita satu-satu makhluk yang kita tak boleh lawan. Kita tidak boleh membalikkan masa ke zaman silam kita. Tak boleh. Saya nak muda baliklah. Semalam saya dah buat silap, hari ni nak rewind balik. Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Semalam saya accident. Lepas tu saya nak patah balik semalam supaya jangan accident. Tak boleh. Masa tak boleh diundurkan. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, demi masa manusia rugi, secara umum dia rugi main-main dengan masa. Buang masa. Yang kedua, rugi terbahagi kepada 5. Rugi yang pertama, rugi orang kafir. Kafir, bahasa Arab, tukar kepada bahasa Melayu, maknanya ingkar. Kafir terbahagi kepada 2. Satu, kafir yang kita panggil bukan Islam. Saya selalu panggil belum Islam. Yang nombor 2, kafir, dia orang Islam, tapi dia ingkar perintah Allah. Saya ulang balik, makna kafir, ingkar. Makhluk pertama yang kafir adalah iblis laknatullah. Dia hanya ingkar sujud kepada Adam, maka dia terlaknat. Satu je perintah Allah dia langgar, maka dia terkutuk. Sekarang tepuk dada, tanya iman. Siapa lebih setan daripada setan? Kita atau iblis? Berapa banyak dah perintah Allah, larangan Allah kita langgar? Kitalah manusia yang ingkar.
Tetapi kepada Bani Adam, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Allah kata setiap orang yang berdosa, bertaubatlah. Taubat. Satu. Orang kafir, ramai orang pening kepala ustaz. Ramai Islam liberal forum dengan saya, kadang-kadang orang kafir pun forum dengan saya. Ustaz, Allah tidak adil. Kami orang kafir. Kami buat baik. Kami tak rasuah. Kami tidak mencuri orang. Kami tidak menzalimi sesiapa. Kami tak buat apa-apa jenayah. Kami memang baik. Kami suka bersedekah. Kami tolong orang susah. Tetapi kenapa bila kami mati, kami dimasukkan ke dalam neraka? Itu soalan. Allah zalim. Islam liberal pun main, dia kata memang betul lah Allah zalim. Tak adil Allah. Budak-budak hari ini. Saya cakap, Imam Ash-Shafi'i dah jawab lama. Imam Ash-Shafi'i kata, Allah Maha Adil. Keadilan Allah, segala kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir di atas muka bumi. Dia tidak rasuah, tidak mencuri, tidak menyamun, tidak dadah, tidak arak, tidak apa semua. Allah balas di muka bumi ini juga. Sebab tu dia digandakan kekayaan. Digandakan kebahagiaan. Diberi rumah tangga dia bagus. Anak-anak dia hebat. Berniaga dia bagus. Sebab kebaikan Allah balas di atas muka bumi. Dan di akhirat, mereka kekal di dalam neraka. Faham Kafir, rugi. Buat baik banyak mana pun, dia tetap ke neraka. Nombor 2. Rugi yang kedua adalah rugi orang tidak ikhlas. Tak ikhlas. Mengaji malam ni. Ustaz mana ni? Aduh. Dah 8 suku ni bila nak berhenti ni? Dia main tak ikhlas. Sebab bini dia minat. Bini dia kata, jomlah bang, jomlah bang. Dia pun duduk ujung-ujung. Itu dia. Tak ikhlas. Ramai. Ketika saya di Syria tahun lepas, sebab bulan 12 saya selalu kat sana. Di Syria, saya duduk di Turki, di Urfa, dan kemudiannya kami pergi ke border di Acakale. Masa musim sejuk, jumpa mayat orang Islam kita, ada yang tengah semayang. Mati kesejukan, ada yang mati, budak kecil mati menyusu ibu. Sebab diorang bau lari. Pelarian Syria ni bau lari masuk. Dan kemudiannya lepas tu tahu macam mana? Selesai. Aktiviti kami diraikan oleh Gubernur Acakale. Tuan-tuan, bila di Gubernur Acakale, tuan-tuan dan puan-puan, dia bersembang dengan saya. Ustaz, bilakah Islam akan menang? Saya senyum. Ramai orang tanya, Ustaz, bilakah Islam akan menang? Bilakah Islam akan memerintah? Sedangkan dia bangsa Uthmaniyah. Saya senyum. Islam tidak akan menang selagi pejuang-pejuang Islam tercium bau dunia. Cium bau dunia. Selera dia pada dunia itu lebih. Maknanya tidak ikhlas lah. Dalam perjuangan itu, dia berbau dunia. Everything dia do tu mesti ada unsur-unsur dunia. Bahaya. Tak boleh. Kena betul-betul ikhlas bulat kepada Allah SWT. Itu kena buat. InsyaAllah kita akan menang. Itu je. Kalau tidak, tak ada lah. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, rugi orang tak ikhlas, dia tak dapat pahala, malah dapat murka daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, rugi. Orang yang tidak menepati cara Nabi. Dia solat, tak ikut cara Nabi solat. Cara Nabi solat macam mana? Saya tak nak cerita bab fiqah. Kita takut bertelagah. Kita cerita sifat solat Nabi ada 3. Nabi solat awal waktu. Nabi solat berjemaah.
Nabi juga solat dengan hati yang khusyuk. Tahun 2001 ni jangan ada kita tinggal solat berjemaah. Kalau boleh subuh jemaah, zuhur jemaah, maghrib jemaah, asar jemaah, isyak berjemaah. Jangan tinggal. Kalau tahun 2020 kita tinggal 5 waktu. Tahun ni tak ada 1 waktu. Itu cara kita nak berhadapan dengan kematian. Jangan ada. Jangan ada. Lepas dah solat awal waktu, solat pula berjemaah. Jangan tinggal solat jemaah. Kerana syaitan, serigala, dia suka biri-biri yang terasing daripada kawanan biri yang lain. Dia suka tengok, serigala akan terkam. Begitu juga syaitan. Dia suka mereka yang solat berseorangan, berdakwah berseorangan, tanpa jamaah. Dia akan senang. Yang ketiga, tuan-tuan, dengan hati yang khusyuk. Tahu ramai orang kata, Ustaz, macam mana nak khusyuk? Tip nak khusyuk, senang. Ambil wuduk dengan sempurna. Tertib. Masa ambil wuduk, Ya Allah, aku nak menghadap Kau ni, Ya Allah. Biarlah dosa-dosa aku ampun. Sembang dengan Allah sebelum solat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, banyaknya nikmat Kau bagi, Ya Allah. Ya Allah, banyaknya masalah aku hari ni, Ya Allah. Tolonglah aku, Ya Allah. Sembang sebelum solat. Cakaplah hati, Ya Allah, anak aku ni, Ya Allah. Sampai hati dia buat aku macam ni, Ya Allah. Dia curi duit aku, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Kita sembang sebelum solat. Ya Allah, kena marah dengan bos, Ya Allah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni, Ya Allah. Sembang dengan Allah sebelum solat. Lepas tu, tuan-tuan, orang azan ke, orang apa ke, kita fokus. Masa solat, kita dapat khusyuk. Sebab benda yang bermain dalam otak, kita dah bersembang dengan Allah sebelum solat. Itu satu. So, tip yang kedua, nak khusyuk. Mulut membaca. Otak menterjemah. Hati menghayati. Mulut kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Otak terjemah dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah memelihara sekian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Raja hari pembalasan. Masa sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tunduk kepala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjuk lemah sangat. Hanya Kau Tuhan kami sembah, dan hanya Kau Tuhan kami mohon untuk. Itu cara dia. Bila kita menghayati setiap bait-bait yang kita ucapkan, otak terjemah, mulut membaca, otak terjemah, hati menghayati. InsyaAllah khusyuk. Kawal dia. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat ketiga khusyuk, rakaat keempat khusyuk. Alhamdulillah. Ini umur dah 60 tahun. Makna dalam solat pun tak dapat lagi. Orang tanya apa makna Sami Allahu liman hamidah? Apa nak? Jangan macam tu. Apa makna Subhana Rabbiyal A'la? Tak dapat. Kita tengok cerita Hindustan lagi. Keluar yang mata. Sesema lagi. Habis tisu. Guna tisu tandas lagi. Tapi solat, bilakah kali kita terakhir dalam hidup kita solat menangis? Tak ada. Tuan-tuan dan perempuan, sebab kita tidak menghayati. So, cukup. So, ciri tepatilah sunnah Nabi, insya-Allah. Yang kedua, masa ambil wuduk, banyak orang tak sempurna wuduk. Nabi kata sempurnakan wuduk. Dia ambil basuh tangan, komo-komo, basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki.
Lepas tu saya kata, telinga tak basuh. Sunat Ustaz. Tahulah dia belajar tinggi. Sunat. Tapi sunnah. Nabi kata sempurna. Sempurnakan wuduk. Maksud dia, yang sunat pun buat. Tak masuk air dalam hidung. Berapa ramai ambil wuduk air dalam hidung tak masuk. Cerita sunnah besar-besar ni, ambil wuduk tak ikut cara Nabi. So, masukkan air dalam lubang hidung, keluarkan. Tak payahlah sedut. Dia pergi ambil air, berdengung kepala. Tak nak macam tu. Masuk air, syarat je. Nabi buat, kita buat. InsyaAllah. Ni tahun 2021 ni, jangan ada di kalangan kita ambil wuduk, tak cuci hidung. So, ini hidung. Buat. Jangan tinggal benda-benda sunat. Jangan tinggal. Habis, baca doa. InsyaAllah. Tidur. Jangan ada 2021 ni tidur lembu tu. Tidur kambing tak nak. Nabi tidur, senang je. Ambil yang benda. Ambil wuduk sebelum tidur. Ustaz, saya baru kahwin muda. Yalah, imam umur 70, peminat dia kira bayar 25-30. Imam dah ambil wuduk nak tidur. Tiba-tiba bini pegang. Batal tak wuduk? Wuduk ada dua. Satu wuduk solat. Satu wuduk tidur. Wuduk tidur tak boleh bawa solat. Faham? Ambil wuduk untuk tidur. Janganlah bini pegangnya. Astaghfirullahaladzim. Kena ambil wuduk balik. Sampai besok. Ambil wuduk tak sempat tidur. Tak payah. Ambil sekali bini pegang. Peganglah balik. Bini muda. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu dia. Terus lagi. Baca 3 qul. Buat. Jangan tahu tapi tak buat. Uji. Ayatul Kursi, selawat seberapa banyak yang boleh. Selesai. Habis. Rugi orang yang tidur tapi tak dapat pahala. Rugi orang solat tak dapat markah penuh. Rugi. Orang duduk majlis ilmu, tidur. Dapat pahala, tapi tak dapat ilmu. Rugi. Dan rugi yang keempat, ahli maksiat. Saya tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, ramailah kawan-kawan yang terlibat dalam dunia dadah, dunia jenayah. Saya memang kerja saya 18 tahun yang lalu, jumpa pelacur, jumpa maknyah LGBT, jumpa golongan-golongan pusher-pusher dadah ni. Itu kerja saya lah dari dulu. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Saya saksikan banyak peristiwa. Antara peristiwa yang luar biasa pada saya, kawan saya bikers, dia ni ex-Navy, lepas tu dia jadi bawa kapal besar. Dia kalau breakfast dengan saya, kami main motor Halim masa tu. Dia beli motor semua cash. Dia banyak duit. Jadi apa berlaku? Dia breakfast dengan saya kat mana-mana pun. Dia buka kasbek. Makan roti canai, nasi lemak. Tapi dia mesti minum kasbek. Kat mana? Dia ada satu beg yang dia sandang macam tu memang penuh dengan tin kasbek. Makan kedai orang Melayu tapi kasbek dia minum. Umur 60 lebih. Dekat nak 70. Tu dia. Allah melaknat. Dan Allah paling benci orang tua yang berzina. Allah benci orang tua yang berzina. Allah benci orang tua yang minum arak. Allah benci orang tua buat maksiat. Allah benci. Cepat taubat. Dah sudahlah. Kak, minum. Ada. Tuan-tuan, satu hari kita buat motivasi. Saya doa sangat dia datang. Saya ada buat program cuci kubur, cuci masjid. Dia pun datang. Dia bikers. Kebetulan saya dah pakat orang kampung gali kubur. Saya pun tanam dia.
Dia minta volunteer nak masuk dalam tu. Kita tutup dengan plywood. Kita letak satu kayu. Kalau dia tak selesa, tolak plywood. Kita berhenti azan ke terus? Terus Okey. Jadi dia baring kejap. Tengah-tengah baring tu, kita bacakan talqin. Dia diam je. Sampai habis talqin, dia diam. Dia bangun, dia keluar, dia start motor, dia balik. 3 hari dia tak cakap apa. Lepas 3 hari dia telefon saya, Ustaz, saya rasa saya nak bertaubat. Saya tak nak minum arak. Saya tak nak main perempuan dah. Saya dah tak nak lah, Ustaz. Boleh tak Ustaz ajar saya sikit ataupun jumpa siapa-siapa ke? Saya kata saya agak sibuk. Saya attachkan dengan jemaah tabligh. Masa tu seorang jemaah tabligh nama dia Ridwan Cina. Kawan baik saya lah. Dan kemudiannya dia keluar 3 hari apa semua. Dan kemudiannya tuan-tuan dan perempuan, tak lama lepas tu, dia kata, Ustaz, saya bagi dia betul basicnya. Kemudiannya apa berlaku tuan-tuan? Kita terus. Dia tanya, Ustaz, saya nak pergi Mekah. Dan pergi Mekah. Sampai pergi Mekah, kat Madinah, dia tak boleh nak tidur. Dia ansik call saya, cakap, adakah Rasulullah terima saya sebagai umat? Habis di Madinah, dia pergi Mekah. Pergi Mekah, dia pun telefon, Ustaz, sampaikan salam kat kawan, tolong doakan dia agar dia ni apa semua. Dan balik bila saya kata? Balik minggu depan. Minggu depan saya tunggu kat airport. Nampak bini dia je. Saya tanya, mana abang? Abang ada. Kat mana? Kat Mekah. Abang dah meninggal kat Mekah masa tawaf. Masya Allah. Nanti. Orang berubah. Seorang pendakwah berdakwah dalam kelab malam. Tapi dia bergerak bersendirian. Dia berdakwah kepada Irwan Raja Dangdut. Dia dakwah pada Irwan. Ketika tu Irwan pendapatan jual album dia saja 4 juta ringgit. Orang pendakwah ni dipanggil cekai. Kalau kita banyak duit, kita pandang orang miskin, macam cleaner apa semua ni. Orang banyak duit. Jadi macam mana? Dia pun pergi dakwah. Masa dakwah kali pertama, Irwan nampak lembut sikit. Dakwah kali kedua macam tu. Tiba-tiba dah seminggu jatuh cinta dengan JRO. JRO pun masa tak lama. Kalau awak betul cintakan saya, minum air ni. Demi cinta kepada JRO, dia pun minumlah arak tersebut. Dan Allah ambil nyawa dia masa tu juga. Masa tu juga Allah ambil nyawa dia. Dan dia meninggal dunia dalam kelab malam. Dalam kelab dangdut tersebut. Saya tanya Abang Irwan Dangdut, Bang, adakah abang orang dah mati? Telefon ambulans dah. Ambil. Yang berpesta ni teruskan pesta. Saya menyanyi macam biasa ni, biarlah dia dah mati. Nak buat macam mana? Yang hidup mesti diteruskan. Tengok dulu pemikiran. Tiba-tiba Allah campak hidayah manusia. So pengajaran dia, jangan mati dulu sebelum bertaubat. Jangan mati dulu. Ustaz, mati ni kerja Allah Ta'ala. So, sebelum mati, taubat. Ni kena buat. Dan rugi yang terakhir, dah miskin, tapi tak nak solat. Dah sakit, dah stroke, dah kanser, dah teruk sangat dah. Tapi tak nak solat. Ini rugi. Atas muka bumi, dia tak dapat nikmat. Dari alam barzah, dia kena pukul, kena palu. Kat kiamat akhirat, dia dibakar dalam neraka. Rugi serugi-rugi. Cukup. Apa kaitan dengan tahun baru? Ni. Tahun baru 2021. Bagaimana kita nak berubah? Dulu kita ahli maksiat. Dulu kita solat tak cukup. Formulanya 5H. Formula untuk berubah jadi manusia yang lebih baik daripada tahun lalu, iaitu formula H. 5H. H yang pertama, hati. Hati kena kuat. Aku dah tak nak arak dah. Aku dah tak nak dah. Aku dah tak nak dah. Aku cakap. Kena cakap banyak kali.
Mesti cakap tu berkali-kali. Aku dah tak nak dah benda ni. Aku dah tak nak tinggal solat dah. Aku tak nak kasar dengan bini aku dah. Aku tak nak lempang bini aku dah. Aku tak nak ambil dadah dah. Aku tak nak rokok dah. Aku tak nak ketum dah. Aku tak nak dah. Kena cakap banyak kali. Sebab bila banyak kali kita cakap, insya-Allah dia lekat dalam otak. Dia kena ulang banyak kali. So 5 H. H yang pertama, hati. Ada satu kata-kata Imam Nawawi. Imam Nawawi ni perawi hadis. Dia rekod banyak hadis. Tetapi Imam Nawawi berdakwah bukannya dekat-dekat tempat ni. Antara tempat dakwah Imam Nawawi di ladang-ladang kurma. Di ladang kurma, orang solat sama-sama. Lepas solat, dia syair. Antara syair Imam Nawawi yang famous adalah dinyanyikan oleh Opik dan dinyanyikan oleh siapa? Raihan juga. Saya menyanyi, tuan-tuan. Kalau tak sedap, jangan marah. Tolonglah. Saya pernah menyanyi tahun 2004, Kuala Muda dilanda tsunami. Baru nak nyanyi dah kena warning. Pernah ketika kat live Facebook saya setiap pagi, saya kata kalau saya nyanyi, orang tu pun tulis, Ustaz kalau nyanyi bukan hujan yang turun. Oh, saya dah suspend dah. Saya kata apa yang turun? Dia kata salji. Oh, kalau macam tu bagus juga. Pulau Pinang dah lama tak ada salji. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya nyanyi sikit untuk mudah kita serap. Ubat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyakkan berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjangan. 5 perkara, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata apa? 5 perkara. Ubat hati nak jadi kuat, nak jadi istiqamah dalam berhijrah. 5 perkara. Hati kena baca Quran dan makna. Satu kisah di rumah pemulihan akhlak saya. Saya jaga budak-budak jahat dulu-dulu. Dan entah macam mana tuan-tuan dan perempuan, satu hari saya haji budak Pang. Dia ni pengedar dadah, orang Aceh. Sponsor dia dadah, jual dekat sekolah. Ya, dibekalkan pistol. Form 4. Dadah yang dijual syabu, ais. Ya, jual kat sekolah. Tingkatan 4 sekolah tersebut, 4 orang dia tak ambil dadah. Dia ni layan ais ni ataupun batu ataupun syabu ni sampai dia jadi gila. Satu hari dia sudah cekak pistol tu nak tembak ibu dia yang sedang sujud solat asar. Dia sangkakan ibu dia tu kata halusinasi. Kata dia nak tembak. Masya Allah, abang-abang dia grip kunci, pistol dapat buang. Dan kemudiannya Masya Allah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, dia dibawa ke rumah pemulihan akhlak saya, kita pun tarbiyah. Hari ketiga dia duduk tu, saya punya slot di rumah tersebut. Kita kata hari ni semua pelatih-pelatih buka Quran. Bila buka Quran, kita baca. Tahu tak apa berlaku? Dia duduk selang ni situ. Dia terajang Quran tu, dia pijak. Dan dia gunyuh. Saya kata, kenapa kau pijak Quran ni?
Dia terus menghayunkan penumbuk kepada saya. Dia tak tahu saya pernah memenangi tempat ketiga pertandingan free fight martial arts sedunia. Dia tak tahu saya jurulatih silat gerak pusaka, gayung fatani. Saya main silat olahraga daripada saya kecil lagi. Lawan saya komando, anak murid saya komando, anak murid saya Russian. Dekat UAE dulu berapa ramai anak murid saya orang Qatar. Saya hampas je. Dia pun hayun penumbuk. Pam! Kena muka. Hero Tamil kena dulu. Aku dengar. Lampak ni. Pam! Kena. Lepas tu, yang pelatih-pelatih lain pun serang saya. Saya ingat 20 orang. Biasa Tamil macam tu. Pam! Seorang-seorang tombak. Budak-budak hari ni dia tumbuk dia tak kemah sebab dia main game dia. Jari dia. Ini. Pang sekali. Kam jatuh. Gedengang. Saya cekak semua ada. Yang kena 17 orang. Yang 3 orang tak nak. Lepas tu saya kata, genjing-genjing air, panggil. Hari ni korang yang kena tumbuk aku ni, dalam rumah ni, siapa yang tak nak baca Quran, jangan baca Quran. Oh, suka lah dia orang. Tapi dengan satu syarat. Korang kena baca terjemahan Al-Quran. Di rumah pemulihan akhlak, saya sejaga budak dadah, kena baca terjemahan Al-Quran daripada surah Al-Furqan, Asy-Syu'ara sampai An-Nas, patah balik Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, jumpa balik Al-Furqan. Itu teknik saya. Untuk orang jahat lah, tuan-tuan orang baik. Saya tahu tengok muka ni semua dah khatam Quran ni. Tapi tanya diri, bila kali terakhir anda khatam terjemahan Al-Quran? Masa saya berkhidmat dengan Chiyoda Corporation dulu, orang Jepun tanya saya, Hanafi-san, why Muslim Malay read something they don't know the meaning? Faham tak? Kenapa orang Melayu baca sesuatu yang dia tak faham? Orang Jepun tanya. Kita nak explain kat orang Jepun yang bukan Islam. Kita tak boleh cakap, baca pun dapat pahala. Tak boleh. Saya pun ambil benda soalan macam tu untuk kita. Imam Nawawi pun ajar. Masya Allah, tuan-tuan. Orang Arab baca Quran dan terjemahan dia. Maknanya, kita ni kena faham. Baca dan kaji. Bila faham, insya-Allah kita berubah. Kita jumpa ayat pasal solat. Tiba-tiba, selepas 3 hari saya datang balik rumah tu, tahu apa cerita? Dia turun daripada tangga atas, kau celaka Ustaz, kau memang celaka. Kau ni memang macam-macam lah dia carut saya, kau memang celaka Ustaz. Pasal apa kau cakap macam tu? Kau ni, kau suruh baca terjemahan Al-Quran, aku baca macam kau suruh. Segala serabut dalam otak aku ni selesai. Ustaz, aku berjanji dengan nama Allah, aku akan jadi hafiz Al-Quran. Alhamdulillah, tuan-tuan. 2 tahun dia jadi hafiz Al-Quran. Itu budak dadah. Itu pijak Quran. Ni yang junjung mukaddam, yang cium Quran. Bila nak habis terjemahan Al-Quran? You read something you don't know the meaning. Right now, ubah. Tahun 2021, ada yang work from home, ada PKP, ada ni. Please, spend masa sikit. Baca Al-Quran dan tadabbur makna dia sekali. Tengok. Janji dengan saya, tahun 2001 ni, 2021 ni, tolong janji dengan saya. Paling tidak, surah ayat-ayat lazim. Bacalah. Best. Balik. Cik. Tolonglah.
Saya tak tahu saya berapa lama lagi hidup dalam muka bumi ni. Tak tahu. Cancer patient macam saya, seorang sakit kanser macam saya, tak lama tuan-tuan. Orang macam tuan-tuan ni, gemuk-gemuk bulat-bulat ni, lama lagi ni, insyaAllah. Tak besok, lusa. Bacalah terjemahan Al-Quran. Nombor 2. Imam Nawawi cakap, saya simpan. Kita pergi formula yang kedua, bagaimana nak berubah. Tadi hati, H yang kedua, hampiri. Hampiri orang soleh. Esoklah jemaah tabligh ke apa-apa jemaah yang ada. Selagi tidak sesat, belajar. Mai datang kuliah, paling tidak solat berjemaah, mai datang kuliah macam ni. Dia juga dipanggil jemaah. Ada juga ramai datang. Hampiri orang soleh. Hampiri orang yang beriman. Hampiri orang baik. Hampiri orang berjaya. Hampiri orang-orang yang positif. InsyaAllah. Kepositifan dia akan masuk berjangkit pada kita. Nabi beritahu campur dengan orang jual minyak wangi, kita wangi. Campur dengan tukang besi, busuklah kita. Campur dengan kawan baik-baik. H yang ketiga, hindari. Jangan dah campur dengan geng-geng yang kaki mengumpat, kaki membawang. Saya kadang-kadang baca WhatsApp group ni saya stres. Sebab tu saya tak baca WhatsApp. Saya suruh PA saya baca. Tak langat. WhatsApp group. Orang ni tak betul. Orang ni tak betul. Lepas tu bergaduh. Dalam grup tu bergaduh. Pening kepala perangai. Dah tua nak mampus pun. Bergaduh dengan WhatsApp group. Apa? Bergaduh pasal solat dia. Boleh ke baca kunut? Saya pun macam mana orang macam. Benda tu dah selesai berpuluh ribu tahun yang lalu. Tu geram tu. Setahun, beratus tahun yang lalu dah selesai. Dia bincang balik benda tu. Habis. Tuan-tuan, tak nak. Sekarang, ubah. 2021, jangan campur orang yang negatif. Perangai negatif. Maya, cawan dia ketum ni. Hak ni halal punya. Dia ada jenis macam tu, tuan-tuan. Macam-macam. Dan H yang seterusnya, hajat matlamat. Tahun ni, aku tiap-tiap hari nak solat berjemaah, aku nak istighfar 1 hari 1000 kali. Tahun 2021, aku nak jadi orang yang berselawat ke atas Rasulullah SAW 1 hari 1000 kali. Aku dah la ilaha illallah minimum 100 kali. Lain. Tuan-tuan sibuk dengan amal. Mengumpul bekal, nak jumpa Allah. Lain tuan-tuan. Pegang tasbih. Orang yang pemalas, dia pegang handphone. Anak saya tuan-tuan, dia kata, ayah, kalau kita tak tahan dengan fitnah handphone, macam mana kita nak tahan dengan fitnah Dajjal? Tuan-tuan tak perasan, cucu-cucu kita balik kampung main handphone. Tak ada nak bersembang, nak bergolek, nak main dengan kita. Anak kita yang bujang, Mobile Legend. Dalam Mobile Legend ada judi, tuan-tuan tahu tak? Dia buat pertandingan, siapa menang dapat banyak ni. Oh, dia janji pergi ke Olimpik lah, apa semua. Careful tuan-tuan, anak-anak ni kadang-kadang dia rembat duit mak dan ayah sebab dia nak bayar hutang judi. Dia nak beli perkakas, nak beli tu kena bayar duit. Ada unsur judi. Game. So tuan-tuan, mesti ada hajat matlamat. Sekejap lah. Saya cuba habis pukul 9. Lagi 9 minit. Kalau tuan-tuan boleh sabar, insyaAllah. Sebab saya main jauh, rugi. Pendek sangat. Tuan-tuan, saya pernah buat motivasi di sebuah sekolah. Lebih kurang 600 orang pelajar. Dan ada 5 orang pelajar Cina. Saya tanya pelajar-pelajar sekolah, betulan sekolah. Nama siapa? Dah besar Amran. Amran dah besar, nak jadi apa? Budak-budak hari ni. Hang dah besar, dia apa?
Dia gelak. Baru tanya dah besar, jadi apa terus gila. Anak-anak Melayu kita. Tanya kawan dia, hang dah besar jadi apa? Polis! Sebab apa nak jadi polis? Nak tangkap orang. Gerak. Itu dia. Datuk Yusuf Aslam dah nak pencen. Ketua polis paling lama sekali. Daripada Bukit Kepong sampailah ni. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terus. Nombor 2. Kau nak jadi apa? Jadi askar. Sebab apa nak jadi askar? Nak tembak orang. Nak tembak siapa? Ayah. Mak Datuk. Macam-macam. Budak-budak. Tiba-tiba saya tengok ada seorang anak Cina. Nama siapa? Nama saya Swilan. Swilan! Dah besar jadi apa? Bila saya besar nanti, saya bercita-cita ingin menjadi seorang remaizer. Satu sekolah gelak. Remaizer. Cikgu-cikgu sekolah pun gelak. Saya tanya, kenapa gelak? Dia tak faham apa dia remaizer. Saya tanya, berapa pendapatan kau nak? Saya bercita-cita, apabila saya mahir, saya ingin memiliki pendapatan 10 juta setahun. Melayu. Itu umur 8 tahun. Boleh berfikir macam tu. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, bila tanya cita-cita dah besar, dia apa? Tingkatan 5 pun macam tu juga. Lepas tu bermusuh dengan prospek yang boleh masuk Islam. Bergaduh. Kita tak ada mindset yang betul. Mak dan ayah tahu melahirkan anak je. Buat anak je tahu. Tapi tak pandai nak develop anak. Jadi insan. Jadi manusia, muslim, soleh wal muslih, gagal. Kena ada matlamat. So matlamat kita tahun 2021 adalah menjadi hamba Allah yang soleh wal muslih. Quality. Solatnya khusyuk. Malam menangis meminta tolong pada Allah. Siang menjadi panglima dalam dunia ekonomi, dalam dunia pentadbiran, dalam dunia kemanusiaan. Itu dia. Contohlah. Tuan-tuan tak perasan 2-3 tahun ni kita Allah naikkan nama Ustaz Abid Liu. Tak perasan apa yang patut kita belajar. Ustaz Abid Liu 4 hari lepas di Medan Goping, tempat orang jual. Kat situ 7 orang peniaga Cina memeluk Islam. 1 hari pergi 7 orang peniaga Cina memeluk Islam, melafazkan syahadah. Sedangkan kiri kanan peniaga tersebut Melayu. Mereka lupa antara matlamat hidup kita adalah kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik umat seru kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Seru kepada Islam, cegah kekufuran. Kita tak dapat mesej tu, tak ada matlamat. Hidup ni main. Sembangan saya, kenapa Ustaz? Saya stres. Pasal apa? Pasal Mus dapat nombor 2. Gegar Vaganza. Patutnya Mus dapat nombor 1. Malam tu dia nyanyi. Dia jadi, okey lah. Saya pun minat Mus. Melayu punya level. Terus yang kelima. H yang kelima, hijrah. Kalaulah dekat Padang Bengali ni, orang panggil kita Abang Long Fadil. Ayah Lan Tiger. Orang panggil kita kira King, Dragon. Orang kenal kita. Main mana-mana, orang cium tangan. Itu jenuh nak berubah. Formula dia hijrah. Sayyidina Umar kata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW cerita benda ni berkali-kali.
Lagi 4 minit. Berkali-kali. Tak ada cerita yang aku dengar Nabi ulang berkali-kali. Melainkan cerita ni. Cerita pasal apa? Cerita pasal seorang lelaki yang telah bunuh 99 orang. Dan akhirnya bunuh sampai 100. Dan Nabi ringkaskan dia. Nabi kata, orang ni telah dijumpa dengan seorang rahib. Jumpa dengan seorang alim. Alim tu kata, berhijrahlah. Dalam perjalanan hijrah itu, dia meninggal dunia dan akhirnya dia masuk ke dalam syurga. Ringkas Tuan-tuan dah dengar banyak kali cerita ni, saya ringkas. Pengajaran dia, ulama zaman dahulu, dia tengok orang, dia tahu. Dia nak bagi orang tu berhijrah, berubah. Dia bagi tips. Hijrah. Orang macam ni, dia kena hijrah tempat orang baik. Kalau kawan-kawan dia baik, insya-Allah dia pun jadi baik. Kawan-kawan dia lembut, insya-Allah dia akan lembut hati untuk pada Allah. Itu formula dia. Ada 2 pengajaran. Satu, persekitaran itu penting. Bila persekitaran itu baik, insya-Allah orang pun akan jadi baik. Mudah-mudahan tuan-tuan, tahun ni saya doakan tuan-tuan yang hadir pada malam ni jadi orang yang lebih baik daripada tahun lalu. Kita tutup dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Dosa kami pada tahun 2020 ya Allah. Kami banyak membuang masa, kami banyak melakukan dosa. Ampunkanlah dosa kami pada ibu dan ayah kami. Ampunkanlah dosa kami pada anak-anak kami. Ampunkanlah dosa kami pada pasangan kami. Dan ampunkanlah dosa kami pada agama kami, ya Allah. Ampunkan dosa keluarga kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup atau telah mati. Khasnya kepada arwah ibu dan ayah kami. Lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami. Terangilah kubur ibu dan ayah kami. Jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, andai hidup ibu dan ayah kami banyak melakukan dosa, ahli maksiat, rajin melalaikan salat. Ya Allah, tolong ya Allah, malam ni juga ya Allah, Kau ampunkanlah semua dosa arwah ibu dan ayah kami. Tolonglah ya Allah. Kau janji Kau akan makbulkan doa kami. Makbulkanlah malam ni juga ya Allah. Tolonglah ya Allah. Hidup ibu dan ayah kami dulu terlalu susah dalam membesarkan kami ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ampun semua dosa arwah ibu dan ayah kami. Dan temukanlah kami dengan arwah ibu ayah kami di dalam syurga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah. Dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang saleh wal musleh. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang mendirikan salat. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat. Walaupun satu waktu, ya Allah. Ya Allah, hari ini terlalu susah untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami jahil, ya Allah. Kami tak pandai, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Lindungilah kami dan anak-anak kami daripada melakukan dosa-dosa besar, ya Allah. Seperti zina, arak, judi, dan lain-lain, ya Allah. Ya Allah, Kau Tuhan kami sembah dan hanya kepada Dikau kami memohon pertolongan. Berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, dan hati yang tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur, dan penuh dengan hasad dengki, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau Tuhan
yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Andai pada malam ini ada sahabat-sahabat kami yang berada dalam keadaan kesempitan keuangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan, tolonglah kami semua ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah, agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami ya Allah, agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, andai ada pada malam ni sahabat-sahabat kami berada dalam keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, fikirannya celaru, tolonglah ya Allah, turunkanlah sakinah dalam rumah tangga kami dan ketenangan dalam jiwa kami, agar kami bahagia hingga ke syurga. Ya Allah, andai ada pada malam ini sahabat-sahabat kami yang sedang sakit ya Allah, tolonglah ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah, sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub ya Allah. Dalam masjid ni ya Allah, ramai yang sakit stroke ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Dalam keadaan stroke mereka datang solat berjemaah ya Allah, tolong sembuhkanlah penyakitnya ya Allah, dan lindungilah kami daripada penyakit yang berjangkit, wabak dan juga penyakit-penyakit yang hina ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan ada di kalangan semua jemaah yang pernah datang ke masjid ini terkena COVID ya Allah. Tolonglah ya Allah, kami tidak mahu ada di kalangan kami menjadi fitnah dan difitnah atas agama ini ya Allah. Kau sebaik-baik pemelihara kami dan peliharalah agama kami juga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada anak-anak kami, juga mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud dan memakmurkan rumah-rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami yang belum Islam ya Allah, agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam ya Allah. Kami lemah, kami tak pandai berdakwah pada mereka ya Allah. Kami pun melalaikan tugas dakwah kami ya Allah. Ya Allah, hanya Kau Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, luaskan rezeki mereka, agar mereka dapat beribadah dengan sempurna pada-Mu ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin memeluk tubuhnya yang mulia ya Allah. Kami ingin melihat wajah Nabi kami ya Allah. Tolonglah ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya, agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sedikit pengumuman. Saya seorang pesakit kanser dan doktor kata saya tak tahan lama. Alhamdulillah, masa yang doktor beritahu tu saya dah melepasinya. Antara amalan saya minum jus durian Belanda, kat luar sana ada tuan-tuan, itu bagi menampung kos dakwah saya. Tuan-tuan boleh beli di luar sana, beli sambil niat menyumbang. Yang kedua tuan-tuan, durian Belanda memang amalan saya. Ada juga pesakit stroke kat sini tuan-tuan, lumpuh, jangan lupa garam kasar dan lada hitam, pijak dalam keadaan berdiri. Pastikan garam kasar dan lada hitam itu tak ada air. Pijak dalam keadaan berdiri, bukan rendam macam mana diviralkan. Mesti pijak dalam keadaan berdiri. Kalau dia lumpuh, duduk boleh. Pijakkan kaki dia. InsyaAllah, 3 bulan tuan-tuan, ramai. Start viral tu, ramai yang buat betul-betul berjalan seperti biasa dengan izin Allah.
Kena. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, dekat luar sana ada jubah, ada kurta, sifu kurta. Itu bagi menampung juga dakwah saya. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf iklan tanpa kebenaran. Jadi saya pun menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf di hujung rambut hingga hujung kaki kalau bahasa saya mengguris perasaan dan hati yang baik daripada Allah. Lemah kesilapan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.